بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ومولانا نبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi membenarkan kita untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan masih lagi mengizinkan kita untuk hadir dalam majlis ilmu yang mana kita semua sudah maklum mempelajari ilmu agama itu adalah satu tuntutan daripada syarak, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah taala akan menyenangkan jalannya ke syurga. Apabila kita mari dengar, kita mari belajar, di akhirat Allah Ta'ala akan menggantikan perjalanan yang mudah kepada kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa nak mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita ke surat 124 dah. Bahayanya raja yang zalim dan hilang berkat. Kata Khalifah Al-Walid bin Hisham, sesungguhnya rakyat akan binasa dengan binasanya wali, yakni raja, dan mereka akan baik dengan baiknya wali, iaitu raja. Kata Wahab bin Munibah, apabila seseorang wali raja bercita-cita dengan kezaliman atau mengerjakan sesuatu kezaliman, Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahan, pada pekannya, pada tanamannya, pada abinnya, iaitu gantung susu kambing perahan, dan pada lain-lainnya. Dan apabila ia bercita-cita dengan kebajikan dan keadilan atau gemarkannya, dimasukkan berkat pada ahli semua wilayah pemerintahannya, segala yang tersebut itu. Ni dia kata bahayanya raja yang zalim. Apabila raja yang zalim ataupun raja yang bercita-cita untuk melakukan kezaliman kepada rakyat, dan Allah Ta'ala akan menarik daripadanya berkat. Yang pertama iaitu berkat kehidupan dari segi pemerintahan, dan kurang berkat pada pekannya, tempat pasar pun kurang berkat, pada tanamannya dan pada gantung susu kambing perahan dan pada lain-lainnya. Contoh tempat kita, maknanya tempat seperah susu apa tak ada di Malaysia kita ni. Contoh kalau duduk di bawah pemerintahan yang zalim, Allah Ta'ala akan tarik keberkatan dari segi segala aspek. Lebih-lebih lagi dari segi umur.
Allah Ta'ala kurangkan berkat. Dari segi tanaman tak ada berkat mana, dari segi hijau tak berkat mana, segala benda tu tarik keberkatan. Apabila duduk di bawah pemerintahan yang zalim. Dan dia kata, kalulah pemimpin itu pemimpin yang bercita-cita dengan melakukan kebajikan dan keadilan, dimasukkan berkat pada ahli semua wilayah pemerintahannya, segala yang tersebut itu. Dan apabila pemimpin yang adil, pemimpin yang berkebajikan, maka Allah Ta'ala letak keberkatan pada kesemua tempat-tempat ataupun kesemua rakyat-rakyat. Apabila pemimpin yang baik, pemimpin hak berjuru. Tempat kita dah tahu sama ada baik ataupun tidak baik. Tengok keberkatan dari segi kehidupan. Kalau berkat baik itu, kalau berkat baik itu. Kalau tak berkat, tidak baik. Berkat-berkat ni apa? Berkat-berkat ni benda tu sentiasa mencukupi, itu dia panggil berkat. Dan ada orang gaji 10,000, 11,000 tapi tak cukup duit. Anak tak ada tapi duit tak cukup, dah gimana? Kata main benda lain tak ada. Berapa tak cukup? Kerana keberkatan itu. Kalau keberkatan hilang daripada diri seseorang, punca utama adalah dari segi semaya dia. Kita ni tak semaya, tak ada berkat langsung. Hak semaya tidak khusyuk pun kurang ada berkat. Keberkatan hidup kita. Kita ni perlu kepada keberkatan hidup. Apabila semaya kita tak betul, banyaknya kurang berkat dalam kehidupan kita. Apabila semaya kita betul, semaya kita cukup, semaya kita molek, keberkatan hidup kita itu sentiasa ada, sentiasa mencukupi. Dan di sini dia kata kalau raja tu raja hak baik, mestilah akan mendapat keberkatan hidup. Dan kalau raja tu raja tak molek, maknanya tidak akan mendapat berkat. Dan dikata-kata sesetengah ahli sejarah, salah seorang raja telah keluar berjalan-jalan dalam wilayah pemerintahannya dengan cara sulit. Maka beliau turun menemui seorang lelaki yang memiliki seekor lembu. Dan zaman dulu dia kata dalam kitab Targhiru wa Tarhib, dia kata seorang raja dia turun berjalan dengan secara tersembunyi, maknanya orang lain tak tahu. Dia pun pergi menemui seorang lelaki yang memiliki seekor lembu. Dia jumpa dengan orang lelaki ni, dia ada lembu seekor. Diperah sehabisnya dan mendapat susu seperti sebanyak 30 ekor lembu yang lain. Dia perah lembu tu, dia perah susu tersebut atas ekor lembu kerana berkat tadi seperti mana perah 30 ekor lembu. Berkah. Atas lembu seekor. Kerana berkat, kerana raja tu raja yang baik, keberkatan wilayah Allah Ta'ala jaga. Keberkatan pemerintahan kampung ataupun negeri Allah Ta'ala jaga dengan sebab berkat. Dan dia kata raja itu berasa hairan dengan keadaan sedemikian itu dan ingin mengambilnya. Raja ni tengok pelik, warna seekor lembu serupa 30 ekor boleh susu ni. Jadi raja ni mari nak. Contohlah tengok tempat-tempat, tempat-tempat comel sikit bila ada kuasa, raja. Bila ada kuasa, tengok tempat kenal walaupun hak orang dia nak. Dia nak hak orang kampung terpaksa bagi sebab raja hak minta. Sultan hak minta kena bagi sebab kenal. Sebab kenal. Dia tak fikir dah hak rakyat lagu mana tu nombor 2. Hak dia fikir adalah hak dia dulu. Bila fikir hak dia dulu, dia kata raja tadi nak ambil ni. Bila dia ambil,
maka ia datang pada awal pagi lalu diperah baginya, tapi hasil susunya separuh sahaja dari hari sebelumnya. Bila dia ambil, esok tu dia perah. Dia perah boleh separuh, asal boleh 30 ekor. Dan seperti mana 30 ekor ni? Macam 15 ekor je ni. Lepas tu maka berkatalah raja kepadanya, apa yang telah berlaku pada perahan daripada hari sebelumnya? Adakah kamu telah memelihara bukan pada tempatnya yang dahulu? Jawabnya, tidak, tetapi aku mengagak bahawa raja kami bercita-cita dengan kezaliman, maka menjadi kurang susunya. Maka apabila raja itu zalim atau bercita-cita dengan kezaliman, hilanglah berkatnya. Nak hilang berkat. Sini dia bukan hadis, sini dia menceritakan kisah seorang raja yang zalim dan seorang raja yang baik. Lagu mana terjadi kepada negeri tersebut. Bila negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang baik, maka berkatlah negeri tersebut, berkat. Tapi bila diperintah oleh seorang raja yang tidak baik, maka hilanglah berkat. Raja baik mari berkat, raja tidak baik tidak berkat. Kalau raja tidak baik, dengan rakyat-rakyat pun habis punah. Kalau raja tu kaki joget dengan rakyat-rakyat kaki joget, suka hiburan. Dah raja suka hiburan. Kalau raja nak mari mesti kena buat hiburan. Dah kena buat apa ni, pesta ke tu pesta ke ni, baru raja suka. Kalau mari nak baca Yasin, nak tunjuk depan raja, raja tak layan. Dah maknanya kalau hak raja jenis lagu tu, raja jenis suka kepada hiburan, kena buat gitu. Dah orang panggil ada raja dia suka kepada hiburan, buat jom heboh, show heboh, habis. Dah sebab apa raja suka gitu. Ada tak raja pak kita ni tidak suka kepada hiburan? Ada tak? Negara kita ni ada tak raja yang tidak suka kepada hiburan? Dah tahu. Dah tanya dah tu. Dah tahu ada ke tak? Dan dia kata raja itu pun bertaubat dan hatinya berjanji pada Tuhan bahawa dia tidak akan mengambilnya. Bila dia tahu rakyat dia kata kurang berkat kerana ambil hak orang, tidak berkat kerana ambil hak orang, tak berkat. Lepas tu dia terus bertaubat dan berjanji tak saya ambil dah hak orang. Kemudian ia pergi pula pada awal pagi lagi, didapati hasil perahan seperti kebiasaannya. Lepas raja tersebut bertaubat, tengok perahan pun akan kembali kepada asal. Mana banyak pula. Di situ terbukti apabila raja yang zalim hilang berkat. Raja yang zalim habis hilang berkat. Kita gapo hak ki buah nakal. Ingat tak cerita? Hak buah nakal tu kan dia belah cerita gapo? Hak ki nakal sebutir belah perut tu. Maknanya ada. Dan nak raja. Maknanya kerana nakal sebutir, sulah bukan sebutir, sulah. Dan dimakan oleh orang yang mengandung. Ngidam bukan gapo, tapi tak puas hati nak tahu juga betul ke tak, pergi belah perut. Siapa setara tu. Tu cerita. Maknanya benda tu mungkin terjadi supaya kita lah. Dan mungkin terjadi cuma kiasan daripada tu. Apabila raja nak gitu, kena gitulah. Kiasan daripada cerita, apabila raja kata A, kena A. Bila raja kata B, kena B. Maknanya gitu. Raja kata belah perut, belah perut. Raja kata rombak sejik, kena rombak sejik. Apa raja suruh, tak boleh nak buat gapo. Dah, sebab raja itu adalah pemimpin. Dah, contoh lebih-lebih lagi, kalau kita di Malaysia ni pemimpin agama, iaitu raja-raja. Dah, okey. Dan antara kisah yang masyhur di bumi Maghrib ataupun Maroko, kononnya seorang sultan mendengar khabar ada seorang perempuan yang memiliki kebun yang di dalamnya ada tebu yang sangat manis, di mana setiap batang mendapat air perahan satu mangkuk.
Sultan itu bercita-cita mengambilnya, lalu datang menemui perempuan itu dan bertanyakan hal itu. Perempuan itu menjawab, benar. Maka diperahnya satu batang, tapi airnya tidak sampai separuh dari sebatang yang terdahulu. Lalu Sultan bertanya, di manakah yang dikatakan orang sekian banyak itu? Perempuan itu berkata, benar, ia seperti khabar yang sampai kepada engkau. Tetapi kerana Sultan telah bercita-cita mengambilnya, maka terangkatlah berkat daripadanya. Tengok, dia cerita pula. Maknanya kalau ada niat sultan ataupun niat raja yang zalim untuk mengambil hak rakyat, segala benda tidak jadi molek, akan jadi tak molek. Banyak berlaku. Banyak berlaku. Contoh kita ambil banyak. Kalau dalam negeri Terengganu ada hak projek apabila melalui di bawah sultan, kalau nak projek tu kena lalu kod sultan, nak lalu kod sultan ni kena perhabis piti banyak. Dan apabila buat dak ada setahun utuh ada. Ada setahun utuh ada. Dak ada 2 tahun tak jadi, tak ada orang duduk. Kerana apa? Kerana tidak ada keberkatan. Kerana tidak ada berkat. Bila tak ada berkat ni, kok mana-mana Tuhan kata gitu, gitulah. Sebab segala benda kita kena yakin, apabila Allah Ta'ala nak buat satu benda, Allah Ta'ala kata jadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala nak menghendaki suatu, kata jadi. Kalau tak jadi, tak jadi. Kalau sultan yang jenis tidak ambil berat tentang kebajikan rakyat ataupun tidak mengambil berat tentang hal agama ni punah. Kalau mengambil berat tentang hal agama, insya-Allah selamat. Benda ni terbukti bukan daripada ni start daripada dulu lagi, sejak daripada dulu lagi terbukti bahawasanya apabila sultan itu sultan yang jahat, raja itu raja yang jahat, maka berkat kehidupan itu semakin berkurang. Lalu sultan pun bertaubat pada ketika itu juga, dan dia berjanji dengan Tuhannya yang dia tidak akan mengambil buat selama-lamanya dengan niat yang ikhlas. Dia dengan gitu terus bertaubat kepada Allah. Bila bertaubat kemudian dia menyuruh memerah lagi. Lalu diperah satu batang, dapati airnya memenuhi satu mangkuknya. Apabila sultan tersebut bertaubat dan lalu diperah, bila perah boleh sebatang itu penuh semakuk, maknanya kembali berkat balik. Menurut hikayat daripada Sayyidi Abu Bakar Al-Tartushi pada kitab Sirajul Muluk, katanya, telah diceritakan kepadaku oleh sebagian guru-guru yang meriwayatkan kisah di bumi Mesir, bahawa pada negeri Sa'idi di negara Mesir ada sebatang pokok tamar berbuah hingga 10 ardub buah tamar. Satu ardub menyamai dengan 24 gantang. Dan pada zaman itu tiada mana-mana pohon tamar yang berbuah separuh daripada yang disebutkan itu. Lalu sultan merampasnya, maka pada tahun itu pokok tamar tadi tidak berbuah walaupun sebiji. Dan dia sebut dalam kitab Sirajul Muluk, seorang pemimpin bila di Mesir pokok tamar ni terlalu banyak buah. Dia kata dia ada 10 ardub ni menyamai dengan 24 gatal. 24 gatal berapa kilo? Lebih kurang 8 kilo. Dah kalau 8 kilo, sepokok tu boleh waktu ubit 80 kilo. Dia ada 10. Mana 80 kilo sepokok, tak ada pun pokok lain boleh waktu ubit 80 kilo. Kerana ada pokok tu, lalu raja ni dia nak rapah, dia nak ambil. Apabila raja tu ambil pokok tersebut, ternyata tak buah langsung. Bila raja rapah, terus tidak berbuah.
Dan lagi kata tuan guru tersebut, aku lihat di Iskandariah ada satu balak di laut di mana orang-orang mengambil ikan sekehendak hatinya. Kerana banyak ikannya maka air menjadi menggelegak. Kanak-kanak turut mengambilnya dengan menggunakan kain. Kemudian mereka ditahan oleh wali pemerintah yang memerintah di tempat itu, dan orang ramai turut ditegah mengambil ikan tersebut. Maka ikan itu hilang sehingga hampir seekor pun tiada sampai sekarang. Tengok, dia kata di Iskandariah, Tok Guru dia cerita, dia kata nampak air laut ni gelegak. Maknanya ikan ni banyak berdoa. Siapa boleh kaut dengan tangan lagi tu. Tapi apabila pemerintah melarang untuk mengambil ikan, siapa lah ni ikan jadi kurang. Tengok, dah serupalah berlaku juga di Malaysia kita. Nah, dulu orang boleh buat padi sendiri tak? Orang panggil apa dulu? Ketas sendiri tu. Lah ni boleh tak? Tak boleh. Kalau di Thailand dia jaga. Thailand ni kata walaupun negara tersebut negara di majoriti oleh orang kafir, tapi kebajikan kepada rakyat tu dia jaga. Boleh buat sendiri boleh ada. Tempat kita ni sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Ha. Sebab apa tak boleh? Tahu apa tak boleh? Dah tahu. Kita tak tahu, kita tanya tu apa tak boleh. Nah. Dan tidak boleh. Bapa? Kerana ada pemaju-pemaju. Pemaju-pemaju ni lah hak tekan kerajaan ni. Pemaju-pemaju ni dia haramkan belaka, patut kena atas kilat belaka. Nah, kemungkinan kalulah kata keberkatan tu ada, insya-Allah ada berkat. Tengok padi dulu banyak dah. Padi mana dulu ngalah ni mana banyak padi? Ha? Dulu. Dah tahu. Ha, kita dah tahu juga. Mana dulu ngalah ni mana banyak. Maknanya kita boleh buat perbandingan. Dah. Keberkatan hidup ni kita tengok benda tu semakin berkurang, betul tu. Orang kata lah ni ikan dalam baru pun kau tak ada dah. Dah, ikan dalam baru tak ada habis dah. Dulu banyak ikan. Dalam ni tak ada. Berapa? Benda hak besar, paling besar memang katakan orang ngacung laga apa jadi itu dah. Hak paling besar adalah keberkatan. Nah, keberkatan apabila tak ada berkat semua semakin berkurang. Dah dulu ikan ruai fasalnya dah. Duduk main dah biar padi tu lah. Dan ni payah dah jumpa. Ikan puyu pun payah. Nah, maknanya keberkatan itu semakin berkurang. Dah mari pula hak nyakit padi. Dulu nyakit orang panggil apa? Allah sallallahu. Siput hak makan padi dulu tak ada. Dulu tak ada. Lah ni mari mana? Dulu ada tak dulu? Tak ada. Lah ni mari pula kena pula beli racun. Ha, macam-macam. Sebenarnya hak paling besar kalau kita perasan itu adalah keberkatan hidup yang mana Allah Ta'ala sudah tarik. Allah Ta'ala tarik keberkatan tersebut dengan sebab apa? Ha, tu. Inilah beberapa perkara yang memberi kesan dan yang dilalui tentang rahsia beberapa orang raja yang mempunyai keinginan yang tersembunyi terhadap rakyatnya. Jika ia meniatkan yang baik, maka baiklah wilayah di bawah pemerintahannya. Dan jika niatnya jahat, maka jahatlah pada segala wilayah di bawah pemerintahannya. Kalau raja tu niat baik, insya-Allah bawah raja tu pun rakyat-rakyat negeri pun akan menjadi makmur, akan menjadi molek. Dan lebih-lebih lagi kita negeri Terengganu Darul Iman. Dah, sepatutnya Darul Iman ni molek dah. Dan maknanya molek Darul Iman. Dan dia kata kalau raja tu niat tidak molek, maka rakyat pun pada segala wilayah di bawah pemerintahannya pun jadi tidak molek juga. Ha tu. Budaya hidup rakyat berdasarkan raja. Menurut cerita ahli sejarah sebagaimana yang terdapat dalam kitab mereka, di zaman Al-Hujaj, manusia di awal pagi lagi bertanyakan, siapa yang dibunuh malam tadi? Siapa yang disula?
siapa yang dipukul dan sebagainya. Pada zaman Al-Walid, beliau sukakan kebun dan rumah, maka sekalian manusia di zaman itu di awal pagi lagi bertanya tentang kerja rumah. Siapa yang berkebun, siapa yang memilih ke sungai, dan siapa yang menanam pokok kayu. Di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pula, beliau suka makan makanan dan berkahwin. Manusia pada zaman itu bertanya khabar mengenai makanan yang indah-indah, yang baik-baik, memahalkan mas kahwin, meninggikan harga hamba sahaya, dan memperbanyakkan tempat kediaman mereka, sambil bercerita hal yang demikian. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula, sekalian manusia bertanya sama mereka, berapa engkau hafaz Al-Quran, berapa engkau hafaz wirid tiap-tiap malam, dan berapa si fulan hafaz kitab, dan berapa ia membaca Quran dalam sehari, dan berapa puasa sebulan, dan berapa yang lain lagi. Dia kata budaya hidup rakyat berdasarkan raja, betul. Dan budaya hidup kita ni akan berdasarkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah buat gapo pagi hari duk nanya benda hak dia buat. Dah. Contohlah, kita kata di zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz, manusia ni duk kecek benda comel-comel. Dah, mengapa Quran berapa, mengapa kitab gapo, membaca Quran berapa juzuk, duk main benda gitu. Zaman apa? Kerana zaman pemerintah hak main dah gitu juga. Dah, pemerintah yang suka Al-Quran, pemerintah yang suka kitab, pemerintah hak jenis puasa banyak. Bulan ni mu puasa berapa hari? Tempat kita ada lagu tu. Tempat kita ada lah. Duk kedai kopi, duk badi lah. Dan mengaji Quran banyak mana dah lah ni. Kalau badi kita kata nunjuk pula dah. Masalah juga pak kita ni. Buat benda baik tak betul, buat benda jahat lagi tak betul. Dah, buat benda baik pun jadi tidak betul juga. Jadi kalau zaman kita lah ni gak duit dah pemimpin duk bagi duit tanya dia mau masuk dah lagi. Nah, duit dia mau masuk bantuan. Kawi dah masuk dah lagi, masuk dah lagi kedai dek kecil tu. Nah, biasalah. Sebab apa? Sebab rakyat ni dia akan mengikut harus semasa. Si isu-isu semasa benda tu dia akan kecek. Dah, rakyat dia akan kecek benda-benda isu semasa. Sebab itulah kalau seorang pemimpin yang baik, rakyat akan berkata-kata dengan benda hak baik. Kalau pemimpin tu hak jenis suka rumah besar, rumah banglo, kereta mewah, rakyat akan cakap benda gitu juga. Kalau pemimpin tu suka menikah ramai, rakyat pun akan cakap gitu juga. Sebab itulah rakyat ni dia akan bercakap berdasarkan pemerintah. Okey. Raja perlu mencontohi para rasul, anbiya, sahabat dan salafus salih, wallahu alam saja. Ada tanya? Depan lagi. Apakah kelebihan orang yang suka bersedekah? Nah, apakah kelebihan orang yang suka bersedekah? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak menyebut tentang bersedekah. Dan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, orang yang bersedekah seperti mana padi yang keluar satu takar, dan satu takar mengeluarkan 100 biji habbat, mi'atu habbat, mengeluarkan 100 biji habbat. Maknanya kelebihan orang bersedekah yang pertama iaitu rezeki dia semakin banyak. Dia kau banyak bersedekah, kau banyak Allah Ta'ala tambahkan rezeki dia. Kau banyak. Dan yang kedua iaitu orang yang bersedekah, salah satu amalan yang dapat menyelamatkan dia daripada api neraka
cepat masuk syurga. Kerana salah satu benda yang mana manusia akan menyesal apabila kurangnya bersedekah. Apabila mati dia akan menyesal, ya, kurangnya bersedekah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis, apabila matinya anak Adam, dia akan tinggal segala-galanya kecuali 3 perkara. Yang pertama iaitu ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya. Ilmu hak manfaat, ilmu hak tak ada manfaat tak ada. Hak ni ilmu yang sentiasa berkat, ilmu yang sentiasa mengalir pahala. Dan yang kedua, Nabi kata sadaqatun jariyatun. Ni mati pun pahala dia sentiasa mengalir juga. Pahala dia sentiasa mengalir juga. Sebab itulah kita apabila mati ni tak ada gapo satu. Yang pertama ilmu yang akan selamatkan kita. Yang kedua sedekah akan selamatkan kita. Yang ketiga anak yang soleh yang berdoa kepada kita. Antara tiga-tiga ni mana hak kita nak ni? Antara tiga-tiga ni mana hak kita nak? Nak belaka tiga-tiga? Kalau boleh alhamdulillah. Tak kalau boleh alhamdulillah. Maknanya ada salah satu daripada tiga ni, Nabi kata selamat dia. Amal dia takkan putus. Gapo ada ilmu yang manfaat. Dia pernah royak kat orang. Dah orang tu pun beramal dengan ilmu hak dia royak, dia akan sentiasa mengalir pahala. Dan dia tak ada ilmu tapi dia berakhir sedekah. Sedekah mana? Sedekah di masjid. Dan masjid guna duit tersebut untuk membeli benda-benda yang kekal. Batu masjid apabila orang sedekah ni guna piti, jangan sifat. Apabila orang sedekah, orang amanah kepada kita supaya kita ni guna. Sebab apa? Hak itulah menjadi sadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir. Dan sedekah yang bergerak, hak jalan kena guna. Kadang-kadang kita ni sifat piti 30,000, 40,000. Hak tu itu sedekah 10 tahun lepas tak gerak lagi. Dah, sains tu selok dah. Berapa puluh kali buat tahlil, 20 tahun. Tapi pahala dia tidak mengalir kerana kita tidak menjalankan amanah. Kalau kita tak sejalan amanah, jangan letak tabung di masjid. Jangan letak biar orang pergi cari TMA ke pergi ke TMA. Mudah. Ni kadang-kadang duit masjid orang bagi tu untuk gapo? Kita ni niat sedekah ni untuk gapo? Untuk gunakan untuk siapa? Untuk guna. Bila guna itulah yang menjadi jariyatun, sadaqatun jariyatun. Bila tak guna nak jadi jariyah lagi mana? Sebab itulah apabila orang bagi amanah kepada kita, kita kena jalankan amanah. Jangan duduk banding dengan masjid-masjid. Ada sebagai orang ni, sebagai penerusi masjid, dia duduk banding masjid demo banyak mana? Masjid kawai tak banyak, masjid kawai 40,000, 50,000. Nak buat makan seminggu sekali pun kereku. Duduk soho pitih banyak. Maknanya hak tu duduk royak masjid dia banyak. Ni duduk royak masjid dia banyak. Sedangkan orang kampung kita hak miskin-miskin, hak tak boleh nak makan ramai mana lagi. Sepatutnya kita kena keluarkan duit daripada masjid ni untuk bantu orang-orang sekeliling. Itu dia panggil sedekah mu'allaf qulubuhum, sedekah untuk menarik mereka-mereka ni supaya pergi ke masjid. Dengan cara gitu kita lagu mana kita nak suruh kampung kita mari masjid. Kita ambil duit masjid, kita pun guna beli gabak beli beras ni. Ni sedekah daripada masjid. Ni daripada pihak masjid. Bila atas nama masjid-masjid ni, orang ni malu muka juga. Serupa kita dah. Kita pergi kedai, orang tu lah je belanja kita, malu dah. Malu. Kadang-kadang kalau kita pergi kedai, semua tu kedai tak, memang tak aja ambil. Kita pergi tak kedai tu. Kurang dah pergi malu. Gitulah manusia ni. Kena ajar dengan piti. Kena ajar, kena bui tak mau bui, barulah dia sedar. Maknanya tadi salah satu kelebihan orang yang bersedekah, apabila mati pahala dia sentiasa mengalir, jalan sama.
Contoh dia bagi duit, kita pun beli kipas ni orang guna dak orang mari semaya guna gapo sentiasa mendapat pahala situ. Okey. Yang kedua, kita ni si amalan kerja sejak muda sampai tua. Jadi macam mana kita nak jadikan pekerjaan yang kita buat Allah terima dan suka, Allah Ta'ala mengarahkan kita supaya bekerja. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul muhtarifin. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bekerja. Dan Allah Ta'ala suruh kita bekerja, suruh cari rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila selesai salat maka bertebaran kamu atas muka bumi ni, carilah rezeki daripada Allah. Dan carilah rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala perintah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan aku jadikan tengah hari itu untuk kamu mencari kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan sebelum itu wa ja'alna al-laila libasa. Allah Ta'ala jadikan waktu malam itu sebagai untuk kita rehat dan untuk kita mencari ilmu. Lah ni kita kerja siang malam ni, Tuhan suruh siang aja ni, apa malam kita kerja. Nah, apabila kita bekerja, Allah Ta'ala suruh kita bekerja dengan sebab apa? Dia sebut di dalam hadis, Nabi SAW kata Allah Ta'ala suka kepada orang yang bekerja kerana apa? Apabila kita bekerja, yang pertama kita niat untuk menanggung isteri, itu dia panggil sedekah, itu lillahi ta'ala. Kita bekerja kerana niat untuk menanggung anak, itu dia panggil lillahi ta'ala. Kita kerja kerana kita nak bersedekah kepada orang lain, itu dia panggil niat lillahi ta'ala. Kita kerja kerana nak bantu orang yang susah, itu dia panggil kerana Allah Ta'ala. Apabila kita bekerja niat kerana Allah Ta'ala, dan sampai masa kita akan buat satu benda semua kerana Allah. Learn ni, masalah learn ni, adakah kita kerja kerana nak bantu orang? Lah ni kita kerja nak tolong orang ke nak tolong kita? Kita ni kerja lah ni nak tolong orang ke nak tolong kita? Utama mana? Utama kita ke orang dulu? Kita dulu. Kalau kita, utama kita dulu. Apa nak tolong orang? Nabi kata orang yang bekerja semata-mata nak bantu, ada niat nak bantu orang lain. Dia kerja nak tolong orang lain, dia kerja nak sedekah, dan dia akan mendapat pahala yang begitu besar seperti mana bukit Uhud besar pahala. Sehingga ada seorang sahabat ni dia tak boleh nak sedekah. Bila tak boleh nak sedekah, dia mari jumpa Nabi SAW dalam keadaan moyok sedih. Kata Nabi SAW, bapamu ni moyok, bapamu ni sedih. Aku tengok orang lain boleh sedekah belakang aku ni tak ada gapo satu, tak boleh nak sedekah. Kata Nabi SAW, mahukah aku mengajar kamu kalimah yang mana lebih besar pahala daripada bukit Uhud? Kata sahabat tadi nak, baru senyum. Asal moyok ni sedih, orang lain boleh sedekah, dia tak ada piti. Dia tak ada piti. Dan kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan dalam hadis yang lain, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi suruh baca, pahala dia seperti mana bersedekah. Sehingga Nabi SAW sebut, hanya dengan senyum pun dapat pahala sedekah juga. Kita tak ada piting. Lagu mana nak boleh pahala seperti orang sedekah banyak? Ikut Nabi. Nabi ajar belakang tak. Cuma kita malah. Kita taklah piti, tak ada malah pula. Dah boleh gapo. Piti hak tak ada dah. Tuai hak sesak dah. Lepas tu malah pula. Dah boleh gapo kita. Dia kata kita ni kerja sejak muda sampai ke tua macam tadilah. Walaupun kerja ni memang sampai ke tua. Kadang-kadang siang ni anak ada, cucu ada gapo, jual lagi, sedih.
Umur berapa? Umur ni 60, 70. 60, 70 ni orang tak duduk main dalam baru belakang dah suruh anak-anak pula. 60, 70 ni kerja kita untuk menghadap Allah. Apabila usia kita sampai umur 40 tahun, kena yakin dan kena ingat umur kita ni sudah hampir kepada kematian. Kalau 40 tahun umur kita 60, 40 tahun kita hidup kerja siang malam, 20 tahun dah kita duduk sejik padai ke? 20 tahun. Dan ulama kaji 40 tahun ke atas tidak layak lagi bekerja mendohak berat-berat. Tak layak lagi. Sahabat-sahabat umur 40 tahun ke atas semua sedekah segala benda. Tak sedar. Bapa nak mencari Allah. Kita 60 lebih wadak tahu lagi. 70 lebih garik wadak tahu lagi, besar ke lembu lagi, besar ke getah lagi, besar ke sawit lagi. Umur 40 hampir kepada kematian dah kita ni. Dah kalau umur 40 tu mari sejak 20 tahun boleh kira dah. Ni umur 60 tu aja jejak sejak sekali abu. Tu email pun tak kenal. Minta tolong wak mai ajak dah nak cari tu email. Tak dah pergi jumpa makmu tengok serba besar dia kata ya Allah tu. Tu email dah tu serba besar tu. Nah, kena orang lain. Apa kerana tak aja mari masjid. Tu email pun tak kenal. Ada hak sampai tahap tu. Maknanya kita kena saling memperingati kerana Allah Ta'ala sebut wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali bagi orang-orang yang beramal soleh. Nah, beramal soleh itu selamat. Kita ni rugi belaka. Dengan usia kita ada, kita nak masa muda dulu malah dah maya tahajud. Lah ni agak-agak gagah nak buat tahajud. Dulu masa muda kita tayang gagah dulu nak buat tahajud kita malah. Lah ni tayang mari berumur ni nak buat tahajud gagah ke tak? Dak gagah dak. Dah, jambai pun suruh buat dekat dengan bilik dah lah ni, mudah nak kecing. Bangun malam, maknanya gitulah kita. Dah paling-paling kurang mari maya jemaah boleh kira dah. Jaga maya jemaah boleh kira dah. Ada majlis ilmu kita mari semua boleh kira. Boleh kira dah tu. Dah daripada kita tak buat gapo satu. Hidup sekadar hidup. Hidup sekadar hidup, makan pun untuk hidup juga. Kalau gitu kita jauh dari Allah. Carilah sesuatu benda yang mendekatkan kita dengan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fi din wa 'allimna hikmata ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ta'wil al-Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa bil ma'qimna bi taqwa jamna bil 'afiyah. Ya rabbana anta ilahuna bika jahil wa anta arzuqna al-manafi'. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.